أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Maksudnya, bagaimana Allah akan memberi petunjuk hidayah kepada suatu kaum yang kufur engkar sesudah mereka beriman dan juga sesudah mereka menyaksikan bahawa Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah benar, dan telah datang pula kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas, nyata. Dan ingatlah Allah tidak akan memberikan petunjuk hidayahnya kepada kaum yang zalim. Mereka itu balasannya ialah bahawa mereka ditimpakan oleh laknat Allah dan malaikatnya serta sekalian orang-orang yang beriman. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan azab seksa daripada mereka. Dan mereka pula tidak diberi tempuh atau perhatian. Kecuali orang yang bertaubat sesudah kufur dan engkar itu, serta membaiki keburukan mereka. Maka sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Sesungguhnya orang-orang yang kufur sesudah mereka beriman, kemudian mereka bertambah kufur lagi, tidak sekali akan diterima taubat mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir lalu mati sedang mereka tetap kafir, maka tidak sekali-kali akan diterima dari seseorang di atas mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus dirinya dengan emas yang sebanyak itu. Mereka itu akan mendapat azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dan mereka pula tidak akan beroleh seorang penolong pun. Setelah dinyatakan ayat yang terdahulu, وَمَنْ يَتَغَيَّرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. Barang siapa yang menuntut, yang mencari berpegang lain pada Islam sebagai agama, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, tak akan diterima. وَهُوَ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, di akhirat termasuk kalangan yang rugi. Dinyatakan betapa Nabi yang bawa Islam ni disebut dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab agama-agama lain. Kerana kebanyakan agama-agama ni ada asas agama samawi, diselewengkan. Contohnya agama Hindu. Ada sejarah mengatakan agama Hindu ni asalnya daripada agama Tauhid, agama Ibrahim. Sebab itu dalam ada perkataan Brahma ni Ibrahim. Mereka anggap Brahma ni Tuhan. Ibrahim ni Nabi, bukan Tuhan. Brahma. Bahkan orang Hindu buat patung Brahma di kuil dia. Ada patung Brahma. Cuma dia anggap Brahma ni Tuhan. Brahma bukan. Ibrahim adalah Nabi. Allah Ta'ala satu saja. Mereka percaya Tuhan yang satu. Cuma mereka letak malaikat juga Tuhan, Nabi-Nabi juga Tuhan. Kemudian jadi hanyut. Itu agama Buddha, agama yang lahir kemudian daripadanya. Hindu dulu pada Buddha lagi. Dia asal daripada Hindu jadi Buddha. Dengan sebab itulah, semua kitab-kitab agama ni menyebut akan Tuhan pemimpin penyelamat. Semua kitab. Kitab Weda, Hindu. Kitab agama Buddha. Kitab Majusi, bukan kitab agama lain. Bukan saja Taurat dan Injil. Dengan sebab itu, ada sami-sami yang masuk Islam.
Kerana baca ni. Padri yang masuk Islam baca kerana mencari kebenaran. Tiba-tiba ada yang tahu tapi tak masuk Islam. Ini yang Tuhan mereka. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasul haqq wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumal zalimin. Bagaimana Allah memberi hidayah terhadap kaum yang kafir setelah mereka beriman. Setelah mereka tahu tentang Muhammad SAW. Tahu tentang Tuhan yang satu. Tahu tentang Islam ni agama asal. Wa syahidu anna ar-rasul haqqun. Mereka menyaksikan Rasul itu benar. Muhammad itu benar. Termasuklah pemimpin Mekah. Tahu Muhammad ni Al-Amin yang amanah. Muhammad yang benar, tak pernah bohong. Bahkan masa Nabi nak berhijrah, barang-barang sipanang dia lagi dengan Nabi. Terdapat puak-puak kafir ni, simpan barang rumah Nabi. Dia percaya Nabi tak buat lari barang. Tak tipu. Dia percaya Muhammad adalah benar. Wa syahidu anna rasul haqqun. Wa ja'ahumul bayyinat. Dan telah datang kepada mereka keterangan mukjizat. Antara Quran yang tak direka oleh siapa pun Quran ni. Kita Allah sungguh-sungguh. Termasuklah mukjizat yang lain, keterangan yang lain. Bahkan tak berani berhujah dengan Islam ni. Takut nak berhujah dengan Islam. Kalau berhujah mesti Islam boleh menang. Takut. Mereka tahu kebenaran. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi hidayah pada kaum yang zalim. Cerdik macam mana pun tak dapat hidayah. Pandang tak dapat hidayah. Petunjuk. Hidayah ni petunjuk lah. Di sinilah perlunya petunjuk. Kita disuruh tiap-tiap rakaat ihdinas siratal mustaqim. Minta Tuhan bertunjuk. Kerana kita takut. Kita tak dapat hidayah. Hidayah hilang. Kerana sebab kita menyombong. Kita takabur. Kita berasa kita bijak sangat. Macam iblis lah. Iblis tu tengok syurga, tengok neraka. Boleh berdialog dengan Tuhan. Tapi lawan Tuhan. Kenapa? Aba wastakbara. Kerana enggan dan sombong. Dia berasa dia lebih pada Adam. Kerana ada sombong dia. Bila ada penyakit sombong ni, tak menerima kebenaran. Itu perangai. Kalau orang tu menyombong, tak dapat hidayah. Orang tu berasa dia cerdik sangat, tak dapat hidayah. Dia pandai dah lalu. Dia ni cerdik, dia bijak, jagalah. Putus daripada hidayah. Di sini hidayah sangat penting. Orang yang tahu kebenaran, tahu Muhammad, tahu keterangan, tak ikut Islam. Zalim. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullah. Mereka itu mendapat balasan. Laknat Allah. Kutukan Allah. Wal malaikah dan para malaikat. Makhluk yang mulia yang tak derhaka pada Allah. Wan nasi ajma'in. Dan manusia seluruhnya. Manusia yang baik akan melaknat. Manusia yang baik. Bukan manusia jahat. Manusia yang baik melaknat dia. Mengutuk mereka. Mengutuk mereka. Kerana mereka menolak kebenaran. Khalidina fiha. Mereka kekal selama-lamanya. Dikutuk dan laknat. La yukhaffafu anhumul adab wa lahum yanzurun. Tak diringankan daripada mereka akan azab. Tak diringankan daripada mereka akan azab. Tak diringan daripada azab. Dalam neraka diazab, dalam tak diringankan dan tak ditunggu, tak ditangguh, terus dalam keadaan azab, tak ditangguh azab itu. Wala yumdadun illa alladhina tabu min ba'd dhalika wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim. Malaikat orang yang bertaubat selepas itu dan melakukan islah, buat baik, baiki semula. Fa inna Allah ghafurur rahim. Maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia sebut ada seorang muda Islam di Madinah, daripada orang Madinah. Lepas tu dia murtad, tinggal Nabi ke Mekah. Lepas tu sesat kerana dia fikir-fikir balik dia ni silap tinggal Nabi. Lalu minta tolong, dia tanya orang, kalau aku jumpa Nabi, Nabi terima balik tak aku ni? Aku ni dah masuk Islam lagi, dah tahu dah Islam ni betul. Sebab orang Madinah, dia dengar orang Yahudi bercakap tentang Islam, tentang Muhammad.
Tiba-tiba lama sangat Islam ni nak menang, dia tak tahan, lari. Lepas tu mikir balik. Sesal. Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Turunkan ayat ini, Tuhan terima taubatmu. Dan dia balik jumpa dengan Nabi, menghadap Nabi, dan dia bertaubat, mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Pintu taubat tak tertutup selagi nyawa belum sampai ke halqum. Bila nyawa sampai ke halqum, tutup pintu taubat. Ataupun matahari naik arah barat. Matahari naik belah barat. Tak nak biasa dah, pusing. Dunia akan kiamat bila masa tu nak bertaubat, tak terima dah taubat, tutup. Selagi nyawa belum sampai ke halqum, selagi matahari belum naik arah barat, dosa banyak mana pun Tuhan ampun. Disebut dalam hadis-hadis yang banyak, wahai hamba-Ku, kalau kamu datang pada aku sepenuh langit, bumi sampai rapat ke langit, dosa. Mu datang pada aku untuk bertaubat, aku terima taubatmu. Tuhan kata. Ini keampunan Allah Ta'ala. Jangan putus asa daripada taubat Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis bagaimana orang bunuh 100 orang. Sesal di atas perbuatan dia, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Bagaimana pelacur Bani Israel bertaubat pada Allah Ta'ala. Dia kata berapa kali dia berzina, Tuhan ampun dosa dia. Selagi nyawa belum sampai ke halqum, selagi matahari belum naik arah barat, Tuhan terima taubat. Itu orang yang murtad, dia masuk Islam semula, dia bertaubat, dia baiki semula. Kalau zaman Nabi dulu, lepas Nabi wafat tu ada orang murtad, dia balas balik, dia berjuang Islam sampai mati dia. Nak tebuh kerana dia murtad itu. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim. Sesungguhnya orang yang kafir setelah beriman. Setelah beriman, dia tinggal Islam. Dia kafir. Summardadu kufran, bertambah kufur, jahat. Dah lah tinggal Islam, makin jahat pula. Biasa gitulah. Banyak orang yang begitulah. Kalau dah tinggal Islam ni, jahat pada hak kafir dia tu. Dia kata dia begitu. Lan tuqbala taubatuhum, tidak diterima taubat mereka. Wa ulaika humud dhalun, mereka itulah orang-orang yang sesat. Sangat sesat mereka ni. Hak yang dahlah Islam murtad, lepas tu jadi lebih jahat pada orang kafir biasa. Tuhan kata innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir, wa matu, dan mati, wa hum kuffar, dalam keadaan kafir. Dia mati dalam keadaan kafir, tak bertaubat. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul azhaban. Tidak akan diterima seseorang pun dari mereka, walaupun emas penuh bumi, walau tadabih, kalau mereka tebuh diri. Tebuh dengan emas penuh bumi, Tuhan tak terima dah hari kiamat. Disebut dalam hadis, dia soal, adakah mu sanggup nak tebuh emas penuh bumi? Sanggup nak emas penuh bumi kalau ada emas penuh bumi. Tuhan kata, aku suruh memudah lagi. Masa dunia tu mudah terima. Aku suruh tu mentauhidkan Allah, menolak syirik, itu saja, bukan payah sangat. Mutolak, mudah je. Lebih mudah daripada emas pun, cari emas pun bumi. Percaya pada Allah Ta'ala ni lebih mudah. Tapi lawan Allah Ta'ala juga. Dengan sebab itu, dia balas pada hari kiamat, hak yang mati kafir ni, tak boleh tebuh diri walaupun emas penuh bumi. Kalau ada iman walaupun sedikit, boleh syafaat. Selamat masuk neraka pun boleh syafaat. Orang yang mati dengan kafir, tak ada iman langsung, tak boleh tebuh diri. Menunjukkan bahawa mereka yang mati kafir kekal dalam neraka. Ini nas. Sebabnya ada perbahasan. Ada pula guna hukum akal. Tuhan boleh ampun orang kafir, boleh dalam syurga. Tuhan kan? Kepada dia, memanglah hak Tuhan nak ubah perang dalam syurga pun boleh. Tapi ayat-ayat Quran mengatakan, hak jenis kafir lagu ni, tebuh emas pun bumi pun tak boleh. Tuhan kata. Tuhan sebut begitu. Tuhan tak mungkin janji. Jangan main-main. Ulaika lahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin, mereka tidak dapat penolong. Tak ada penolong bagi mereka pada hari kiamat. Yang boleh melindung daripada api neraka tak ada lagi. Yang boleh tolong hari kiamat Allah Ta'ala saja. Dah dia tak percaya pada Allah, macam mana Tuhan nak tolong dia?
maka kekal dia dalam keadaan dilaknat dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu alam.